Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Fidau bin Baharudin. Okey. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pemakanan dalam sukan. Okey, pertama sekali apa itu pemakanan dalam sukan? Okey, pemakanan dalam sukan adalah bidang kajian yang mengaplikasikan strategi pemakanan untuk menggalakkan kesihatan, adaptasi, pemulihan dan prestasi optimum sebelum, semasa dan selepas bersukan. Okey, ianya terbahagi kepada dua aspek, iaitu yang pertama ialah pemakanan bagi latihan, yang kedua adalah pemakanan bagi pertandingan. Okey. Yang ketiga adalah yang seterusnya adalah kepentingan pemakanan dalam sukan. Ini ada tiga. Yang pertama ialah membantu perkembangan genetik dan status latihan. Yang kedua, memberikan kelebihan signifikan terhadap prestasi atlet. Dan yang terakhir sekali ialah menjana metabolisme optimal ketika bersenam. Okey, yang pertama sekali saya ingin menceritakan berkaitan dengan keperluan nutrien dan pemakanan yang seimbang. Okey. Nutrien ini adalah bahan dalam makanan yang membekalkan tenaga, menggalakkan tumbesaran dan membaik pulih tisu dan menjana metabolisme manusia. Okey, terdapat 6 kelas nutrien dalam pemakanan. Yang pertama ialah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air. Okay. Konsep pemakanan seimbang merujuk kepada pemakanan pelbagai makanan yang merangkumi kesemua nutrien yang diperlukan untuk pembesaran. Walaupun diet setiap individu memerlukan nutrien esensial dan juga tidak esensial, keperluannya berbeza mengikut umur dan tahap kehidupan. Contohnya, seorang atlet maraton memerlukan diet yang berbeza dari rakan atlet yang terlibat dalam sukan memanah. Dalam nutrien ini, dianya ada dua, iaitu nutrien esensial dan juga bukan esensial. Okey, pertama sekali saya akan berceritakan tentang apa itu nutrien esensial. Okey, nutrien esensial adalah nutrien yang diperlukan oleh badan tetapi terlalu sedikit dihasilkan atau tidak boleh dihasilkan oleh badan. Karbohidrat dianggap sebagai nutrien esensial kerana dietary fiber yang terdiri dari karbohidrat yang diperlukan mengelakkan penyakit tertentu. Karbohidrat, lemak, protein, air dan beberapa mineral dan elektrolit dinamakan makronutrien kerana diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Manakala makronutrien adalah nutrien yang diperlukan juga tetapi dalam jumlah yang kecil, ukuran dalam miligram dan mikrogram. Seterusnya, apa itu nutrien bukan esensial? Okay, nutrien bukan esensial adalah nutrien yang terdapat dalam makanan dan boleh juga dihasilkan oleh badan. Contohnya glukosa atau dikenali sebagai karbohidrat ringkas. Glukosa boleh didapati daripada makanan dan pada masa yang sama boleh dibentuk daripada penguraian lemak dan protein. Dalam aktiviti fizikal, glukosa diperlukan untuk membekalkan tenaga tetapi pengambilan glukosa dalam diet harian adalah tidak diperlukan. Okey, seterusnya kita beralih kepada karbohidrat. Okey. Karbohidrat merupakan komponen makanan dalam diet Asia. Setiap 1 gram karbohidrat adalah lebih kurang 4 kalori. Karbohidrat merupakan sumber utama tenaga. Dalam tubuh badan manusia, karbohidrat disimpan dalam bentuk glukosa dalam darah dan glikogen dalam otot dan hati. Okey. Karbohidrat ini terbahagi kepada 3. Karbohidrat mudah, karbohidrat kompleks dan dietary fiber. Okey. Okey, apa fungsi karbohidrat? Karbohidrat yang dimakan akan diuraikan sehingga menjadi bentuk termudah seperti glukosa. Glukosa kemudiannya diserap ke dalam darah dan glukosa darah adalah penting untuk proses metabolisme manusia. Okey. Dalam karbohidrat, apakah keperluannya dalam bersenam? Okey. Untuk karbohidrat, keperluannya dalam bersenam adalah keperluan pengambilan karbohidrat berbeza dari peringkat umur yang berbeza. Sebagai contoh, atlet mempunyai keperluan karbohidrat yang lebih tinggi dari individu bukan atlet untuk membekalkan tenaga semasa berlatih dan juga semasa pertandingan. Okey. Seterusnya berceritakan tentang lemak. Okey. Okey, lemak dalam diet kita adalah lipid, suatu bahan organik. Lipid dietary yang terpenting dalam diet kita adalah triglycerida, kolesterol dan fosfolipid. Lemak boleh didapati dalam daging, hasil tenusu dan kekacang. Okey.
apa itu triglycerida, kolesterol dan fosfolipid itu? Itu adalah jenis-jenis lemak. Okey, apa itu fungsi lemak? Okey, secara am, fungsi lemak adalah untuk membekalkan tenaga bagi proses metabolisme badan. Okey, lemak berkeperluan semasa latihan. Okey, di manakah keperluan semasa latihan untuk lemak? Okey, semasa rehat lebih kurang 60% dari tenaga kita telah dibekalkan oleh proses metabolisme lemak. Orang dewasa memerlukan 10 hingga 15% kalori yang berasaskan lemak. Manakala atlet memerlukan 15 hingga ke 25% kalori dari lemak dalam diet harian sebagai simpanan tenaga semasa latihan. Okey, seterusnya kita beralih kepada protein. Okey. Protein terdiri dari rantaian asid amino. Apabila dua asid amino bergabung, ia dikenali sebagai dipeptida, dan jika dia lebih dari dua dipanggil polipeptida. Protein boleh didapati dari daging, hasil tenusuk, kacang dan juga tumbuhan seperti brokoli dan lobak merah. Okey. Keperluan protein semasa bersenam atau berlatih. Okey. Orang dewasa memerlukan lebih kurang 12 ke 15% kalori yang berasaskan protein. Atlet memerlukan 15 hingga ke 20% kalori protein dari diet harian. Walaupun protein tidak merupakan sumber tenaga yang utama semasa senaman, pengambilannya adalah penting untuk memastikan metabolisme tubuh seperti pembinaan tisu dan pembaik pulih sel tidak terganggu. Okey. Seterusnya adalah air. Air adalah sejenis cecair yang jernih, tiada rasa dan bau. Ia merupakan molekul yang ringkas. Tetapi elemen yang paling dia juga merupakan elemen yang paling penting untuk kehidupan. Manusia boleh hidup tanpa air selama 7 hari. Air tidak memberikan tenaga tetapi penting untuk proses metabolisme. Okey. Dalam kepentingan untuk keperluan dan kepentingan air. Okey, orang dewasa memerlukan antara 2000 hingga 2800 ml air sehari untuk memastikan keseimbangan cecair badan. Atlet memerlukan pengambilan air yang lebih banyak terutamanya bagi menyelenggara suhu badan. Air boleh dibekalkan secara langsung melalui minuman dan juga melalui makanan. Okey. Proses metabolisme yang melibatkan penguraian karbohidrat, lemak dan protein juga akan menghasilkan air. 65% air dalam badan di-store dalam sel, manakala yang lain di luar sel seperti dalam pembuluh darah dan cecair sirap spinal. Okey. Untuk bahagian seterusnya adalah kepentingan pemakanan sebelum, semasa dan selepas latihan dan pertandingan. Okey. Prestasi fizikal boleh ditingkatkan melalui pemakanan yang baik. Contohnya peningkatan pengambilan karbohidrat sebelum dan semasa latihan dapat meningkatkan kualiti latihan atlet. Atlet akan dapat berlatih dengan lebih lama dan melambatkan rasa kelesuan ketika latihan. Berikut adalah contoh pengambilan karbohidrat sebelum, semasa dan selepas latihan. Okey. Untuk sebelum, jumlah yang perlu diambil adalah 4 hingga ke 5 gram atau kilogram berat badan. Okey, semasa pula memerlukan 1 gram atau 1 kilo berat badan. Selepas pula memerlukan 1 juga. Okey. Untuk pengambilannya, okey, sebelum latihan, ianya 4 jam sebelum latihan. Okey, semasa pula setiap 15 hingga 20 minit selepas latihan bermula. Okey, selepas ialah selewat-lewatnya 2 jam selepas latihan tamat. Okey, contoh makanan yang baik untuk sebelum latihan dan pertandingan ialah nasi dan buah. Semasa minuman berkarbohidrat. Dan selepas adalah nasi, kentang, roti dan glukos. Okey. Semasa pertandingan, atlet akan menggunakan sumber tenaga yang banyak dari sistem tenaga yang berbeza.
bergantung kepada jenis, intensity dan jangka masa aktiviti tersebut. Contohnya untuk aktiviti yang berintensiti tinggi dan tidak melebihi 3 minit larian 200 meter, sumber tenaga yang akan dibekalkan oleh glukosa dalam darah dan glikogen otot. Apabila aktiviti tersebut melebihi 5 minit seperti permainan bola sepak, glikogen, hati dan lemak pula akan mula membekalkan tenaga bagi aktiviti tersebut. Pada masa yang sama, ketiga-tiga sistem tenaga ini juga memerlukan vitamin dan mineral tertentu untuk memastikan keberkesanan sistem tenaga ini. Semasa pertandingan, atlet patut mengambil cecair yang tinggi kandungan karbohidrat dan rendah kandungan lemaknya untuk mengelakkan ketidakselesaan dalam perut. Atlet yang mengamalkan pemakanan yang optimum boleh melakukan kebanyakan aktiviti fizikal dengan menggunakan sumber tenaga yang disimpan dalam tubuh badan. Okey, secara rumusannya boleh dikatakan pemakanan dalam sukan adalah amat penting bagi seseorang atlet bagi mengekalkan tenaga dalam badan serta memberikan kita kecergasan dan kalori yang cukup untuk menampung aktiviti yang kita jalani ketika waktu itu. Jadi dengan pengambilan makanan yang seimbang dan berkhasiat, ianya akan menampung segala tenaga yang kita akan keluarkan. Bagi seorang atlet yang berwibawa, mereka akan menjaga pemakanan mereka bagi mengekalkan tahap kecergasan dan kesihatan tubuh badan mereka, justru untuk memberikan lebih banyak tenaga ketika melakukan aktiviti, tidak kira ketika latihan ataupun pertandingan. Sekian, terima kasih daripada saya.